Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Dan Allah akan mengajarnya ilmu menulis. Isa pandai menulis dengan sendiri, tak payah mengaji sekolah. Ini kurnia daripada Allah Ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW dijadikan tak tahu membaca dan menulis, tapi ada ilmu. Ilmu yang tinggi, ilmu yang tak boleh dicapai oleh manusia yang lain. Ini juga luar biasa, lagi luar biasa. Adapun Nabi Isa, dia beri kepadanya ilmu menulis, wal hikmah, dan kebijaksanaan, yakni hukum-hukum aturan agama. Dan bagaimana nak melaksanakan aturan agama dengan bijaksana. Wat Taurat wal Injil, dan dia beri kepadanya ilmu berkenaan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, dan Injil yang diwahyikan kepadanya sendiri kepada Isa alaihi salam. Di mana dicampur dua-dua sekali, Taurat dan Injil. Kena amal dua-dua sekali. Injil menasahkan sebahagian hukum yang ada dalam Taurat, dan Isa diperintah beramal dengan hukum-hukum yang ada dalam Taurat. Dalam kitab Injil tak ada urusan pemerintahan yang berkait dengan kerohanian, berkait dengan apapun nasihat. Adapun yang berkait dengan pemerintahan, dengan politik, itu dalam kitab Taurat. Maka Bani Israel disuruh mengikut Nabi Isa alaihi salam supaya beramal dengan Taurat dalam pemerintahan negara. Dan dinasahkan beberapa perkara melalui Injil. Dan dia beramal dengan kitab Injil. Satu Injil saja, tak banyak Injil. Adapun Injil yang ada pada hari ini, itu Injil tipu. Injil yang sudah diseleweng, yang sudah diubah. Yang dikatakan Injil, padahal satu Injil saja. Ketika Raja Rom menganut agama Kristian yang telah diselewengkan daripada ajaran sebenar yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, diadakan satu persidangan di sebuah pulau di Laut Mediterranean. Tiba-tiba dibawa beratus-ratus Injil. Injil yang dikarang oleh orang, semuanya mengaku Injil. Akhirnya mereka membenarkan 4 Injil saja. Injil Matta ataupun Matthew, Injil Luka, Injil Yohana dan Injil Markus. Adapun Injil-Injil yang lain diharamkan oleh Raja Rom. Termasuk Injil Barnaba. Yang diriwayatkan Injil Barnaba ini adalah Injil yang paling dekat dengan Al-Quran Karim, yang mengatakan Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Injil itu tak diakui oleh orang Kristian. Injil yang sebenar seperti telah dihilangkan oleh penganut-penganut Kristian. Kalau nak tahu yang sebenar, hendaklah dirajakkan kepada Al-Quran Karim. Maka padri-padri yang membaca Taurat, yang membaca Injil yang sebenar, bila mereka mendengar Quran, mereka menangis dan beriman kepada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah Najasyi, Raja Habasyah. Dan banyak lagi padri-padri Kristian, sama ada zaman dulu ataupun zaman sekarang, yang betul-betul mengaji Injil yang sebenar, bila baca Quran masuk Islam. Kerana Al-Quran mendedahkan yang sebenar. Di antaranya ialah kisah kelahiran Nabi Isa alaihi salam, yang diriwayatkan oleh padri-padri yang kuat berpegang dengan agama yang asal. Al-Quran menceritakan kisah yang sebenar. Banyak padri-padri yang baca Quran dengan ikhlas masuk Islam. Dan Allah menjadikan ikatan yang erat di antara Taurat, Injil dan Quran. Dan di sana hukum-hukum yang ada dalam Quran sama yang ada dalam Taurat. Di antaranya hukum hudud. Hukum hudud, hukum yang berkait dengan jinayah hudud, itu sama di antara Quran dan kitab Taurat. Oleh kerana itulah Allah menurunkan wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, demi buah tin dan buah zaitun
wa turi sinin, dan demi gunung Turi Saina, wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman, negeri Mekah, wa tini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun, iaitulah buah yang banyak di bumi Palestin, tempat lahir Nabi Isa alaihi salam. Wa turi sinin, dan demi gunung Turi Saina, tempat Nabi Musa alaihi salam bermunajat dan menerima kitab Taurat. Wa hadzal baladil amin, dan negeri yang demi negeri yang aman, negeri Mekah, tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebalik pada ayat yang mengatakan bahawa di antara keistimewaan yang diberi kepada Isa bin Maryam alaihi wassalam ialah diajar kepadanya menulis, diajar kepadanya hukum-hukum agama, melaksanakan hukum agama, diberi kepadanya Taurat dan Injil, tidak dengan mengaji sekolah seperti orang lain, tidak berguru seperti orang lain. Ini adalah keistimewaan yang diberi oleh Allah kepada orang yang dipilih menjadi rasulnya. Wa rasulan ila bani Israel, dan akan melantiknya menjadi seorang rasul kepada Bani Israel. Isa alaihi salam dilantik menjadi rasul kepada Bani Israel. Bani Israel yang sudah ada kitab Taurat. Maka orang yang tak Bani Israel pergi masuk Kristian, ambil Injil saja, Injil yang diubah pula, kitab Tauratnya tak ada, maka jadilah agama suku, politik suku. Ini ialah kesesatan agama Kristian. Di antara kesesatannya ialah politik suku, agama suku. Maka orang Islam yang menganut ajaran politik suku, agama suku, ialah menganut ajaran sesat Kristian. Kerana Nabi Musa alaihi salam diutuskan menjadi rasul kepada Bani Israel yang sudah ada kitab Taurat, dan Isa yang membawa Injil. Bila ajaran Isa telah diselewengkan, dibawa oleh pengikut-pengikut yang menyelewengnya ke Rom, dianut oleh Raja Rom, dan agama Kristian berkembang di negeri barat, menyebabkan lahirnya ajaran yang tidak ada politik dalam agama Kristian. Dan ajaran ini dibawa ke dalam negeri orang Islam dan menjadi penyakit pada orang Islam sehingga hari ini. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Isa mengatakan, sesungguhnya aku telah datang kepada kamu dengan membawa satu tanda mukjizat dari Tuhan kamu. Allah Ta'ala buktikan Isa seorang Rasul dengan mukjizat. Mukjizat ialah perkara luar biasa yang diberi kepada seseorang yang dilantik menjadi Rasul. Karamah ialah perkara luar biasa yang diberi kepada seorang wali yang tidak Rasul, orang yang baik, yang soleh. Adapun sihir diberi perkara luar biasa yang diberi kepada seorang yang jahat, yang kafir, yang zalim. Perkara luar biasa kita tengok pelik berlaku pada dia, itu ahli sihir, macam ahli silap mata. Itu termasuk dalam perkara sihir. Sama ada menyakitkan orang, merosakkan keluarga, luar biasalah dengan japi saja. Ataupun dia menunjukkan hiburan dengan cara yang luar biasa menggunakan ilmu sihirnya. Ini dilakukan oleh orang-orang yang fasik, yang melalaikan orang. Ataupun ma'unah yang diberi oleh Allah, pertolongan kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang berlaku luar biasa. Mukjizat diberi kepada Rasul. Anni akhluqu lakum minat-tini kahai'atit tayri fa'anfukhu fihi fayakunu tayran bi'iznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi'iznillah. Di antara mukjizat itu ialah aku boleh membentuk tanah liat dengan bentuk burung, kemudian aku tiup, lalu jadi burung yang terbang. Dan Isa berkata, aku juga boleh menyembuhkan seorang yang
Aku juga boleh menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Aku boleh menghidupkan, aku boleh menyembuhkan orang buta yang buta asal. Orang yang buta asal, sejak lahir dia buta, tak ada mata langsung. Aku boleh jadikan dia celek. Dan aku boleh menyembuhkan orang yang sakit sopok, sakit bala yang tak ada obat. Aku boleh sembuhkan. Wa uhyil mauta biiznillah. Dan aku boleh menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dibawa ke kubur yang sudah mati beratus tahun. Dengan berdoa kepada Allah, tiba-tiba bangun orang mati dalam kubur. Dan menceritakan apa yang diminta daripadanya. Mengapa Allah Ta'ala jadikan mukjizat yang begini rupa pada Isa alaihissalam? Kerana mukjizat ini dijadikan oleh Allah mengikut kebanggaan sesuatu zaman. Zaman Nabi Musa, zaman Fir'aun berbangga dengan ilmu sihir. Maka Allah beri mukjizat kepada Nabi Musa untuk mengalahkan sihir. Mukjizat tongkat, keluar cahaya daripada tangannya untuk mengalahkan ilmu sihir. Nabi Saleh diberi mukjizat unta yang mengeluarkan susu yang terlalu banyak, unta yang luar biasa. Kerana di zamannya orang berbanding dengan binatang ternakan. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat Al-Quran, ilmu. Zaman manusia berbangga dengan ilmu, termasuk ilmu sains dan teknologi yang orang duduk bangga pada hari ini. Lawannya Quran kalah. Semua kenyataan Quran adalah benar. Bila dibuat kajian sains, tiba-tiba tak mendapati Quran, Quran adalah benar, kajian tu tak betul. Bila kaji lama-lama, tiba-tiba didapati betul macam Quran juga. Ini mukjizat Al-Quranul Karim. Adapun di zaman Nabi Isa, orang berbangga dengan ilmu perubatan. Tobik-tobik yang hebat, bomo-bomo yang hebat. Maka Allah beri kepada Isa alaihissalam mengalahkan kebanggaan bomo-bomo, tobik-tobik yang hebat yang boleh merawat orang sakit. Ini mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Wa unabbiukum bima ta'kulun wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Dan aku menceritakan kepada kamu apa yang kamu makan. Mu makan apa hari ni? Aku dah tengok, aku boleh ayat mu makan apa hari ni. Dan apa yang kamu simpan di rumah kamu, mu simpan apa rumah kamu, makanan apa. Nabi Isa berkawan dengan kawan dia, beritahu mak mu dah buat kuih, buat benda-benda ni di rumah. Balik ia sungguh. Maka mak tak boleh susu lah. Betul sungguh apa yang diceritakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Apa yang kamu simpan di rumah kamu, aku beritahu. Dengan ilmu daripada Allah Ta'ala, bukan dengan nujum. Kalau ahli nujum, dia beritahu betul sungguh itu pelawak bohong. Kerana sabda Nabi SAW, kadibal munajjimuna wa in sadaqu. Ahli-ahli nujum bohong sekalipun apa yang beritahu tu menepati apa yang dia kata. Itu bohong. Itu secara kebetulan saja. Jangan percaya pada ahli nujum. Adapun Nabi Isa alaihissalam memberitahu dengan perkara yang sebenar, dengan ilmu daripada Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala beritahu. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu, pada semua perkara itu adalah satu tanda mukjizat bagi kamu, supaya kamu tengok, kamu kelih, kamu lihat perkara yang luar biasa ini, membuktikan bahawa Isa alaihissalam adalah Rasul yang dipilih oleh Allah. In kuntum mu'minin, jika sekiranya kamu adalah orang-orang yang beriman, yang mahu beriman, yang nak beriman. Kalau kamu nak beriman, maka berimanlah kamu. Melihat Nabi Isa seorang yang benar, seorang yang baik. Berlaku daripadanya perkara luar biasa. Adapun kaki auta ni, walaupun perkara luar biasa, daripada awal orang tengok dia auta dah, tak pakar dah. Dia bercakap sedap dia, tapi perangai tak pakar. Tapi ada juga orang ikut.
Ada juga orang ikut jenis tengok benda pelik. Adapun Rasul-Rasul ni dilihat oleh kaum dia sendiri seorang yang baik, seorang yang soleh, yang berakhlak mulia, yang dijaga oleh Allah Ta'ala untuk menjadi contoh kepada manusia. Kemudian dia beri kepadanya perkara luar biasa sebagai mukjizat.